رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mula pelajaran kita hari ini, pelajaran akhlak, marilah kita sama-sama membacakan doa belajar dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, baiklah anak murid, pada hari ini kita akan sambung pelajaran akhlak kita dalam tajuk, semua boleh buka muka surat 4. Okey, kita akan belajar hari ini fadilat beradab ketika makan dan akibat tidak beradab ketika makan. Okey, jadi macam sebelum ni kita dah belajar tentang adab-adab makan. Okey, jadi hari ini kita nak tahu apa dia kelebihan dia, iaitu fadilat dia, dan keburukan dia jika kita tidak beradab. Okey, baiklah, Ustaz akan terangkan satu persatu. Okey, yang pertama, kita tengok dulu fadilat beradab. Okey, kamu tengok buku kamu atas sekali. Okey, fadilat beradab. Okey, yang pertama, okey, yang ada gambar pizza tu kan. Okey, yang pertama, diredai Allah dan Rasul. Okey, seperti mana yang ditulis dalam buku kamu. Yang pertama, diredai Allah dan Rasul. Jika kita beradab, Allah suka orang yang beradab. Rasul pun suka orang yang beradab, kerana Rasulullah SAW tinggi adabnya. Jadi apabila kita beradab, Allah akan redha, Rasul pun akan redha. Redha ni maksudnya dia suka, dia tenang je. Okey, bila tengok kita beradab, dia rasa suka. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dipandang mulia oleh orang lain, dipandang mulia oleh masyarakat di sekeliling kita. Jika kita makan gelojoh, kita makan kat luar. Okey, kita makan gelojoh, orang lain tengok, buruknya dia makan. Itu yang maksudnya dipandang mulia. Tapi jika kita beradab, okey, kita makan sesuatu, susun elok-elok, lepas makan kita kemas elok-elok, orang lain akan pandang, bagusnya budak tu, lepas makan dia kemas elok-elok, dia buang sampah dalam tong sampah. Itu maksudnya dipandang mulia. Okey, yang ketiga, tidak timbul kebencian, tidak menimbulkan kebencian daripada orang lain. Kalau kita makan kat luar, okey, kita makan kat luar, tapi kita makan dengan secara tidak beradab, kelojo, nampak tergopoh-gapah, bising. Okey, jadi orang lain akan rasa benci. Budak ni, orang datang sini nak makan, dia bising-bising pula. Itu contoh. Okey, jika kita makan dengan beradab, kita akan tidak timbulkan kebencian daripada orang lain. Orang lain nampak kita, bagus ni budak ni, makan senyap, makan elok, teratur, tak bergurau-gurau senda ke waktu makan. Itu maksudnya. Okey, yang keempat, kita dapat mengelakkan pembaziran. Kalau kita beradab, kita dapat elak pembaziran. Seperti mana yang Ustaz serangkan sebelum ni, bila kita nak makan, kita makan sebelum kita rasa lapar. Bila kita rasa lapar, kita nak makan banyak. Okey, bila kita makan banyak, makan, tak habis makan lagi, kita dah kenyang. Itu yang menyebabkan pembaziran. Tetapi bila kita beradab, okey, bila kita beradab, kita gunakan adab yang betul ketika makan. Kita makan sebelum kita lapar. Kita beri sikit je, sebab kita nak tampung perut kita sebelum dia lapar. Jadi bila kita makan habis, okey, tak membazir. Itu maksud dia. Dan yang kelima, jaga kebersihan, dapat menjaga kebersihan dan kesihatan tubuh badan. Selain daripada fadilat-fadilat yang lain, secara tak langsung apabila kita beradab, kita dapat jaga kebersihan daripada segi macam mana kita makan. Okey, tubuh badan kita makan makanan yang sihat, yang elok, yang berzat, yang bagus untuk badan. Jadi secara langsung, jika kita beradab, kita dapat jaga kebersihan tempat kita makan, makanan yang kita makan, dan kesihatan tubuh badan kita. Sebab kita makan apa yang baik untuk badan kita sahaja. Itulah fadilat-fadilat beradab. Okey, dekat sebelah ni pula, jika kamu lihat, ini adalah akibat tidak beradab. Okey, ini cerita dia kalau kita makan secara tak beradab. Yang pertama, Allah tak akan redha, Allah dan Rasul tak redha orang yang makan gelojoh. Bila makan gelojoh, okey, makan tergopoh-gapah, okey, bersepah-sepah, itu amalan daripada, bukan amalan orang Islam, amalan syaitan. Okey,
makan secara gerojoh tergobopah boleh menyebabkan tercekik. Itu sebab kalau kita tak beradab, Allah tak suka lah. Allah tak suka orang yang tidak beradab. Okey, jadi kita elakkan supaya Allah tak redha dengan kita. Okey, bila kita makan tidak beradab, Allah tak redha dengan kita. Allah tak suka lah dengan kita, Rasul pun tak suka sebab kita tak beradab. Yang kedua, dipandang hina. Dipandang hina ni macam Ustaz cerita tadi. Kalau kita makan gelojoh, bising-bising, huru-hara dekat meja makan, orang lain semua tengok kita. Apalah budak tu? Apalah keluarga tu? Mak bapak dia tak ada 3 anak ke? Sampai tahap ke macam tu, orang akan pandang kita sebab kita tidak beradab. Yang ketiga, berlaku pembaziran. Berlaku pembaziran ni di mana apabila kita makan waktu kita betul lapar. Dah lapar sangat-sangat kita makan. Kita beli banyak. Contoh yang paling terdekat dalam bulan puasa lah. Bila kita puasa, sehari yang kita puasa, bila nak buka tu, sebelum nak buka pukul 5.30, pukul 6 kita pergi bazar Ramadan, kita beli banyak. Sebab kita terlalu lapar. Kita rasa terlapar, nak makan itulah, nak makan kuih itu, nak makan kuih ni, nak beli mie tu, nak beli nasi tu. Tetapi bila kita dah makan, kita akan rasa kenyang. Baru makan sikit dah rasa kenyang. Berlakunya pembaziran. Sebab apa? Kita tidak beradab. Dan yang keempat, yang terakhir sekali, mendatangkan penyakit. Penyakit ni maksudnya kita akan makan makanan yang tak elok. Kalau kita nak makan kat luar sana, makan fast food, boleh makan fast food? Boleh. Tapi tak boleh selalu. Macam tu. Okay, kalau kita nak makan yang segera-segera, kita nak makan untuk tahap umur yang macam kita, macam kamu. Okay, nak makan fast food je selalu, tak boleh. Nak makan makanan yang jajan-jajan yang selalu kamu beli kalau balik sekolah ke, itu tak elok. Sebabnya kita tidak beradab. Bila kita tidak beradab, dia akan mendatangkan penyakit. Kita pilih makanan yang tak betul. Okey, bila kita pilih makanan yang tak betul, jadi dia akan mendatangkan penyakit. Begitulah di antara akibat jika kita tidak beradab. Jadi kamu boleh lihat sendiri seperti dalam buku kamu dan dekat whiteboard ustaz ni. Jadi perbezaan di antara fadilat beradab, iaitu kelebihan yang kita akan dapat jika kita beradab, dan kekurangan, iaitu keburukan jika kita tidak beradab. Maka mulai daripada hari ini sama-samalah kita cuba amalkan. Okey, kita menjaga adab kita ketika makan. Sebab makan ini adalah perkara yang hari-hari kita lakukan, hari-hari kita buat. Tak pernah miss, mesti kita nak makan. Jadi kita berusaha sehabis baik untuk menjaga adab kita ketika makan, supaya Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kita, akan kurniakan kita rezeki yang lebih baik. Jadi untuk kelas pada hari ini itu sahaja. Jadi kamu boleh salin nota di dalam buku tulis muka surat 4 itu, fadilat beradab dan akibat tidak beradab, di dalam buku tulis. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapanku.